Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat lagi berjumpa pada pagi ini. Hari ini kita teruskan juga dengan perbincangan berdasarkan pada buku Beri 2 Minit. Saya tahu hari ini tajuk yang bab 7. Bila tajuk bab 7, bermakna dah 7 hari lah kita bersama dan kita berada pada hari yang ke-8 bulan Ramadan. Alhamdulillah, tajuk pada hari ini alam kubur. Tetapi sebelum kita pergi, sebab kita akan mulakan pada pukul 6.25 macam biasa, saya masuk awal ini untuk persediaan dan juga mereka yang akan masuk ke FB saya. Baik, dalam masa 2-3 minit ni biar saya bercerita macam hari-hari yang lepas. Semalam kita pergi ke Dundee, Scotland. Sebelum tu kita pergi ke mana ya? Kita pergi ke Uzbekistan ya. Ada beberapa tempat yang kita pergi. Hari ini saya teringat untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan ke Qatar. Di Doha, Qatar ya. Ini kisah tahun 2009, 2008, 2009 begitulah. Ketika itu saya menjadi pengarah UiTM Johor. Jadi saya mendapat tawaran ataupun ajakan daripada penduduk Malaysia, orang Malaysia yang berada di Qatar. Kebanyakannya mereka ini adalah dalam industri minyak ya, industri minyak. Dia kontak saya, saudara Zaim dia kontak saya, dia kata, "Prof, boleh tak datang ke Doha? Qatar untuk bagi tazkirah ataupun bagi ceramah di sana untuk rakyat Malaysia," dia kata, dan juga mungkin rakyat Indonesia yang ada di sana. Saya tengok jadual saya, okey. Tetapi pada masa tersebut, peraturan UiTM, mereka masa tengah semester kita tak boleh ambil cuti, tak boleh keluar daripada UiTM bila ada kelas. Tetapi sebagai pengarah, saya tak adalah kelas kan. Jadi saya minta izin daripada Naib Chancellor untuk keluar negara menyampaikan kuliah, dan saya beritahu pada Zaim, okey, insya-Allah. Jadi soalan yang kedua dia tanya saya ingat lagi, "Prof, berapa bayaran?" Saya pun jawablah, saya kata saya bercakap free je. Tapi pada masa tersebut memang saya sebut terus terang. Saya kata, "Tapi kapal terbang kena bayar." Masa tu sebab saya rasa miskin sikit. Sekarang semua free. Berasa kaya. Kaya tu kaya jiwa dan perasaan. Dulu rasa masih lagi miskin. Jadi saya kata, tiket kapal terbang kena bayar. Yang lain tu hotel ke apa semua tu tak payah. You nak bagi saya tumpang rumah you pun saya okey lah, alhamdulillah. Right. Saya pun ceritalah dengan Roza yang saya nak pergi ke Doha. Dan Roza pun kata, ya. Saya tak pernah pergi Doha ni, boleh tak saya nak ikut? Saya pun katalah dekat dia, ini perbualan di rumah ya. Saya kata, peraturan UiTM menyatakan bahawa pensyarah tak boleh keluar, tak boleh ambil cuti masa tengah semester. Tapi kalau awak nak juga, boleh. Mintalah izin dengan pengarah. Buat surat lah, buat rayuan nak pergi luar negara. Okey, habis cerita. Itu suami yang jawab di rumah lah. Okey, suami. Dan besoknya ataupun sebelah petang besoknya, saya masuk ke office. Pembantu saya, PA saya kata, "Prof, ni ada Puan Roza ni buat permohonan dia nak pergi ke Doha ni." Mari sini saya tengok surat. Ya Allah, ditulis sungguh minta izin daripada pengarah. Saya pun ambil surat tu, saya baca. Lepas tu saya tulis, tidak diluluskan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya rasa lah, kalau kita ni bekerja, kita nak keberkatan daripada Allah SWT, kena bagi sama rata lah. Engkau bini dekat rumah, dekat pejabat, engkau staf saya. Jadi ikutlah peraturan orang ramai, walaupun kau bini pengarah, jangan lebih-lebih. Itu yang saya pegang macam tu lah. Kalau orang lain tak boleh, isteri kita pun tak boleh. Ini kebanyakan ada orang ni, bila bini dia boleh. Kalau sanak saudara dia boleh. Jangan buat perangai lagu tu. InsyaAllah kita akan selamat hidup kita. Jadi tuan-tuan, kerana isteri saya tak dapat pergi, saya ajaklah bapa mentua saya. Bapa mentua saya di Seramat. Saya kata, Abah nak pergi tak Doha? Saya dapat ceramah ni, Roza tak dapat pergi. Pasal dia ada kelas. Abah nak ikut? Nak. Abah ada duit. Tapi kalau Abah nak pergi seorang, Abah takut. Ini jawapan orang tua tu, 60 lebih umur dia. Dia cikgu besara, dia ada duit. Orang tua ni, dia ada duit nak pergi berjalan. Dia takut, dia tak gerti. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak semua yang biasa berjalan ke hulu ke hilir, mak ayah masih ada lagi. Cuba tanya mak ayah tu, nak pergi ke tak nak pergi? Ada orang dia buat keputusan, ayah saya dah tua dah, dia tak nak ikut.
Kau tak tanya pun dia lagi, tapi dah buat keputusan. Tolonglah hiburkan hati dia. InsyaAllah. Kalau kita mampulah. Baik, yang saya nak cerita yang keduanya, bila sampai di Doha, ada orang tunggu, 2 orang perempuan tunggu, angkat, apa ni, kita panggil apa ni? Yang bukan nak kata banner, bukan banner, apa ya? Saya pun tak datang di dalam kepala saya. Mandi lakat tu, dia tulis, Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim, Roslan Haji Daud, Rokiah Lebah. Angkat macam tu. Masuk balai ketibaan tu, dia angkat macam tu. Saya pun, Abah, nama kita tu, bah. Dan Abah sengih je. Orang tua, orang kampung, payah jakas, segamat, jementah tu, nama dia ada kat Doha. Saya nampak kegembiraan wajah dia. Masya Allah, subhanallah. Jadi saya pun angkat tangan. Saya lah tu. Saya kata, saya. Okey. Dia pun kata, bawa pasport. Bagi saya pasport. Saya bagi 3 pasport. Mak saya, abah saya, ikut saya. Dia kata, dia pun bawa masuk dalam lounge. Ya? Sampai pukul 4 pagi ni, masuk lounge, dia kata pada saya, tuan nak makan apa, makanlah. Saya nak pergi uruskan. So, dia bawa lah pasport saya pergi. Saya dengan abah apa semua tu, ringkas cerita. Saya nak cerita. Ada peristiwa berlaku dalam tu. Tetapi biar hari ni. Dan dia pun pergi, tak sampai 10-15 minit, tak sampai. Dia pun datang balik. Tuan, let's go. Jom kita pergi. Saya pun keluarlah. Saya, abah, mak ni. Nak pergi cop pasport lah. Bila kita nak masuk negara kan, nak kena cop pasport. Kena beratur dekat immigration tu. Orang punya ramai lah. Ya Allah. Pukul 4 pagi. Kan patut turun serentak pada masa tersebut. Banyak kenderaan. Dia bawa saya, yang 2 orang ni, bawa saya pergi ke laluan hujung sekali sebelah kiri. Dan ada pegawai immigration kat situ. Tetapi dia bawa saya tu masuk dalam laluan itu. Terus saja pergi. Tak tahan-tahan dah. Tak ada nak cek pasport dah saya. Pasport pun duduk dengan budak tu. Dan sampai di luar sana, tiba-tiba saya ucapkan kata-kata ini kepada abah saya. Baba, agaknya macam ni kok masuk syurga tanpa dihisap, bah. Saya bukan orang besar. Saya bukan Perdana Menteri. Saya bukan yang di-Pertuan Agong. Kalaulah ada sedikit kebaikan yang saya buat pada orang, saya berceramah tanpa bayaran, bah. Saya rasa sebab Allah beri rasa perasaan masuk syurga tanpa dihisap. Dan sejak daripada itulah, bila saya berceramah ke mana, bila saya minta dengan Allah, saya tak akan lupa. Minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah. Aku nak masuk syurga tanpa dihisap, ya Allah. Aku nak masuk bersama dengan orang-orang yang aku sayang, ya Allah. Aku nak masuk dengan isteriku, ya Allah. Aku nak masuk dengan anak-anakku, ya Allah. Aku nak masuk dengan ayah dan wan, ya Allah. Aku nak masuk dengan abah dan mak, ya Allah. Kerana apa? Saya dah rasa perasaan masuk syurga tanpa dihisap. Tuan-tuan sendiri pun rasa. Tetapi tinggal lagi, mungkin kita tak perasan. Mungkin Allah tak bagi rasa tersebut. Banyak lepas tu baru saya recall balik. Banyak dalam peristiwa-peristiwa hidup saya macam tu. Seolah-olah masuk syurga tanpa dihisap. Baik. Ya Allah, pagi-pagi dah semangat dah cakap. Tuan-tuan, hari ini bab 7, alam kubur. Kalaulah kita nak masuk syurga tanpa dihisap, mestilah mati dulu. Mestilah meninggal dulu. Kalau dah meninggal, kena masuk dalam alam kubur. Tuan-tuan, saya baca tentang alam kubur ni dalam buku Bersamamu di Firdaus. Saya tulis berapa bab tentang alam kubur ni. Yang saya baca, yang saya dengar cerita, yang apa semua. Dan alam kubur ni, kalau bagi orang yang tak okey, masuk dalam kubur, tanah akan menghimpit kita tu. Dalam kubur tak ada lampu. Gelap gulita. Dalam kubur diceritakan bahawa Firaun, dia akan rasa azab api neraka tu, azab neraka tu dalam kubur lagi. Padahal muka dia pasal dia paling jahat. Pasal apa? Dia mengaku Tuhan. Kita tak adalah jahat macam tu kan. Harap-harap tidaklah. Tetapi, Masya Allah, alam kubur ni sendiri kalau tak kena cara, menyeksakan. Sampailah kita duduk alam kubur ni, sampailah kita dibangkitkan di padang mahsyar besok. Jadi saya telah buat keputusan lah. Yang tu saya tulis dalam ni. Saya tak nak duduk dalam kubur lama-lama. Saya nak duduk dalam kubur, pom, masuk kubur, pom, dibangkitkan terus esok. 1 saat je duduk dalam kubur. Boleh ke tak boleh macam tu? Boleh tak? Masuk dalam kubur, terus dibangkitkan. Pernah tak kita nampak
sanak saudara kita yang kita kebumikan, yang dah meninggal, kita kebumikan, kita nak patah balik. Ya Allah, tengok belakang dia dah bangkit. Pernah jumpa tak? Mana ada. Pernah tak tengok, dengar cerita orang-orang lain macam tu? Tak ada. Habis boleh ke macam tu? Saya katalah kalau pergi ceramah, saya kata, boleh. Pasal apa you tak pernah nampak? Pasal apa you tak pernah dengar? Sedangkan saya pernah nampak orang terus dibangkitkan. Sedangkan saya pernah dengar. Cerita ni. Iyalah cerita ni. Tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan ingat saya wali ke? Mana ada wali? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini telah diceritakan 1400 tahun yang lampau. Dalam surah Kahfi. Kan hari ni hari Jumaat ni orang duk baca surah Kahfi. Dalam surah Kahfi diceritakan macam mana kita boleh yang saya cerita tadi meninggal saja terus dibangkitkan. Satu saat je duduk. Tengok saya baca sebahagian daripada ayat Allahu Akbar. Kita tengok sekejap. Ayat 9 surah Al-Kahf. Surah Kahfi. Sebut Al-Kahf ni semalam saya sebut Al-Imran. 2-3 orang komen. Prof, mana Al-Imran? Ali Imran. Allah, silap tu. Silap, memang saya silap tu. Baik. Surah Al-Kahf, dalam ayat 9, Allah kata apa? Dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka selepas tidur, supaya mereka bertanya-tanya sesama sendiri. Salah seorang antara mereka bertanya, berapa lama kamu tidur? Sebahagian daripada mereka menjawab, kita telah tidur selama sehari atau sebahagian daripada sehari. Dalam surah Kahfi diceritakan bagaimana 7 pemuda dengan seekor anjingnya telah ditidurkan dalam sebuah gua. Tuan-tuan, gua ni banyak tempat yang diceritakan, tetapi yang paling hampir di Jordan. Kami dah pergi ke sana dengan Roza, dengan anak-anak semua dah pergi di sana dan telah masuk dalam gua tersebut. Apa yang Allah ceritakan dalam Quran ini ada kat situ. Contohnya, belakang dia kata ada masjid. Cahaya matahari masuk ke sini. Sebab itu bila kita pergi berjalan kerana Allah, kita akan dapat pengajaran. Baik, apa yang diceritakan? Dia tidur selama 300 tahun mengikut satu kiraan. Dalam satu kiraan yang lain, 309 tahun. Pasal apa berbeza? Satu kiraan bulan, satu kiraan matahari kot. Orang katalah. Berbezalah. Dalam ayat ini ada faktor sains tu. Dia tidur 300 tahun, pom dijagakan, masing-masing bertanya di antara satu sama lain. Berapa lama kita tidur tadi? Salah seorang menjawab setengah hari ataupun paling lama 1 hari. Tidur selama 300 tahun, terjaga rasa seolah-olah setengah hari. Macam itulah kita mati besok, masuk dalam kubur, pom dibangkitkan. Ya Allah, macam semalam aku mati. Tuan-tuan, Allah bagi pengajaran. Allah bagi perbandingan. Masa itu bersifat relatif. Baik. Apa yang kita belajar hari ini? Masya Allah. Daripada cerita awal tadi, janganlah, yang pertama sekali, janganlah mengambil kepentingan. Ada kuasa ke, ada apa, duk bagi pada bini, duk bagi kepada anak beranak, sanak saudara ke apa semua. Jangan. Yang kedua apa? Perasaan masuk syurga tanpa dihisap. Pengalaman saya di Doha dengan abah, dengan mak, ya Allah. Sampai sekarang saya terkenang. Yang ketiga apa? Yang tu yang jis kepada beri 2 minit, iaitu alam kubur. Kita buat keputusan hari ni ya. Kita nak duduk sekejap saja dalam alam kubur. Kalau boleh masuk terus bangkit. Boleh ke tak boleh? Boleh. Baca surah Kahfi ayat 9. Cerita bagaimana seorang 7 pemuda dengan seekor anjingnya telah ditidurkan selama 300 tahun. Kemudian disedarkan, masing-masing rasa macam setengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih ya.